Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائهم وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا فلله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi kekal dalam keadaan bernyawa. Segala anggota-anggota yang 7 yang Allah anugerahkan kepada kita masih lagi boleh berfungsi. Mata masih boleh melihat. Saya boleh melihat ada kampung kemari, jalan yang nampak. Telinga masih boleh mendengar. Ada orang yang tak dengar. Dengar belakang ya, alhamdulillah. Lidah masih boleh cakap. Ada orang dah bisu. Pendek lidah boleh cakap ada? Tak ada lah ya, boleh cakap. Tangan masih boleh mencapai. Pagi ni boleh tak mencapai nasi? Boleh tak mencapai kopi? Boleh tak mencapai jana? Saya tak tahu apa makanan perempuan, tuan-tuan dan perempuan. Tapi masih lagi boleh mencapai. Kaki yang masih boleh jalan walaupun dah ngempor. Tahu ngempor? Jalan dah ngempor. Orang cakap ada tongkat. Tapi jalan lagi boleh. Alhamdulillah, dari situ kemari boleh jalan lagi. Perut masih lagi boleh menerima makanan. Ada orang dah tak lalu makan. Dan begitulah anggota yang 7 itu semua boleh berfungsi belaka ya. Mudah-mudahan kita akan menggunakan anggota-anggota kita yang 7 itu dengan sebaik-baik kegunaan. Bersyukur kita dengan nikmat Allah SWT. Bila kita sudah nikmat sebagai nikmat, bila sudah hilang dari kita. Bila kita sedar mata itu sebagai nikmat, bila sudah buta baru sedar. Tak nampak tu barulah ngagar sana kemari kan. Uzrah Allah, ruginya aku tak dapat tengok, tak dapat melihat. Bila kita sedar telinga itu sebagai nikmat, bila kita sedar, bila dah labang, tahu ke labang? Dah apa tak dengar? Ustaz ngajar tak dengar,
lagu-lagu di radio tak dengar, nasi-nasi tak dengar, orang baca Quran tak dengar, apa pun tak dengar. Dah lapar. Baru sedar telinga sebagai nikmat. Jenuh, korek lah, pakai apa nama benda tu yang tubuhan telinga tu tak mau dia dengar. Baru sedar itu sebagai nikmat. Sekarang ni kita buat tak tahu je, buat tak perasan je. Buat macam sengaja gitu aja ya. You tak kira-kira kata itu ya, masa sekarang ni. Pasal masih boleh berfungsi. Bila sudah kaki itu sebagai nikmat, apabila dah lumpuh, dah tak boleh jalan, baru sudah kaki sebagai nikmat. Masih boleh jalan, tak nak pergi masjid, tak nak pergi surau, tak nak pergi majlis ilmu, tak nak datang ke kota raja. Sudah tak boleh baru. Kamu nak mana tu? Nak kota raja. Pergi dah, mati dah tak lalu, tak lalu jalan. Baru sudah. Jadi masa boleh digunakanlah kita bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nikmat-nikmat yang sentiasa boleh, masih lagi boleh berfungsi. Jadi bila kita syukur, Allah akan tambah nikmat itu bagi kita ya. Yang ditambah bukan bilangannya, yang ditambah ialah keberkatannya. Kita kalau boleh biar mata tu menjadi sumber untuk dapat pahala, telinga jadi sumber juga untuk dapat pahala, lidah jadi sumber untuk mendapat pahala, apa saja anggota yang tujuh itu jadi sumber untuk kita dapatkan pahala di sisi Allah Taala. Barulah kita ni betul-betul menjadi hamba-hamba Allah. Sehinggalah Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila dapat pengiktirafan dari Allah Taala, apa Allah nak bagi? Apa Allah nak bagi? Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Apa Allah nak bagi? Apa? Syurga. Allah dah kata dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mereka-mereka yang memiliki nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf sebagai hamba, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati. Ayat Quran tu, masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Tidak ke tak nak. One more time, tidak ke tak nak. Syarat Allah iktiraf sebagai hamba-hambanya. Begitu juga dalam hadis kursi. Kata Tuhan, itu hadis kursi. Hadis kursi itu dia mesejnya dari Allah, susun kata dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis kursi namanya. QUDSI, kursi. Qaf dal sin dia. Hadis kursi ini apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Siapa hamba-hambanya? Kita, you people and I. Hamba-hamba Allah begitu. Fiha, di dalamnya. Dalamnya dalam apa? Dalam syurga itu. Fiha ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengoknya. Cantiknya, lawanya, menawannya, egiknya. Tahu egik? Egik roti cantik kan? Orang kamu gajah kata egik. Orang bertiga pun kata egik. Orang tepi sama perak kata egik. Orang yang cantik tu. Egiknya kamu, pakaian kamu elok penuh baju kamu. Egik kan? Wala uzunun sami'at, dan satu yang tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar sedapnya, merdunya, lazatnya, lunaknya. Tak pernah telinga dengar begitu. Sehingga daun kayu yang bergeseran dalam surga, daun-daun kayu bergeseran ditiup oleh angin, dia mengeluarkan bunyi yang sangat merdu, sangat sedap, sangat lunak. Lebih merdu daripada gesekan biola siapa? Hamzah Dolman. Lebih merdu daripada tiupan saksofon siapa? Kasim Selamat. Tak pernah tengok kat saya seorang juga tengok. Bila Kasim Selamat ni apa saksofon, nongging tombi semuanya. Begitulah merdunya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah
terlintas di hati kita. Hati pun tak pernah, bayang pun tak boleh. Tak usah kena cerita, nak bayang pun tak boleh. Itu hebatnya syurga. Nak ke tak nak syurga? Lemah jawabnya, tak nak apa ya? Nak ke tak nak syurga? Tak. Syurga ada berapa? Dah jenuh dah ngajar. Syurga ada berapa? 8. Yang pertama, jangan dengan nota saya pun tahu. Apa? Yang pertama, paling tinggi, paling canggih, paling hebat apa? Firdaus. Yang kedua, bawah Firdaus, Adnin. Yang ketiga, Ma'wa, tak betul? Ma'wa girlfriend. Jangan cakap macam orang Ipoh, Ma'wa. Orang Kelantan, Ma'wa. Jangan cakap orang kampung Gajah, tak boleh. Orang Gajah kata apa? Ma'wa. Ma'wa artinya apa? Ma'wa apa artinya? Mak saudara. Mak saudara panggil Ma'wa atau orang Gajah panggil Ma'wa. Kalau suaminya panggil apa? We. Bininya Ma'wa. Jadi nak ikut bunyi cakap orang apa? Orang Filipina. Apa? Ma'wa. Ma'wa. Macam orang Pada Kuntar. Macam orang Bukan Serai. Ma'wa ya. Itu baru 3. Yang keempat, udah selalu minta tu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Yang keempat, darussalam ya, darussalam. Yang kelima, nikmat je dalam, tak ada apa-apa. Jannatun na'im. Yang keenam, kekal abadi selama-lamanya apa? Jannatul khuld, kolam gal. Yang ketujuh, agung, besar, hebat. Apa? Jalal, Jannatul Jalal. Ada orang nama Jalal tak? Jalaluddin. Jalal ya, agung. Yang ke-8, Jannatul Qarar, Qaf Ra Alif Ra. Hafal ni. Ini menota biasanya sebut nama juga dia punya menota, mana nota. Udah hilang nota. Saya rasa tak berapa kali dah nulis. Tidak nulis lagi tu. Tak berapa kali dah nulis. Tapi setiap kali tanya nak tengok mana. Ini dah hilang nota tu pula. Lupa. Bukan lupa, lupa. Alright, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya masih lagi bab haji. Tajuknya tunaikan haji dengan wang yang halal. Betul tak? Nak pergi haji, tambangnya, perbelanjaannya semua kena dari rezeki yang halal. Digaji boleh, tapi syarat dengan tuang kau je. Bila tuang aja tak ada halal gaji. Pergi keluar kejap, lepas 2 jam round dulu bawa balik ke pejabat. Itu artinya haram gaji ya. Bila dia ponting kerja haram artinya. Jadi jangan ponting kerja, biar halal. Apa kan? Duit gaji boleh, lagi apa? Duit dari berbendang tak boleh. Duit dari menangkap ikan boleh. Lagi duit dari harta pusaka boleh. Ada orang hadiah boleh, itu halal katanya, biar halal. Jangan yang haram atau yang syubhah. Yang syubhah tu kenapa? Dia tak dapat dipastikan sama dia halal atau haram. Itu syubhah ya. Kadang gaji tu ada yang syubhah. Jadi biar halal. Ini salah satu syarat yang kita nak buat supaya apa saja yang kita lakukan adalah ibadah di sisi Allah SWT. Kalau rezeki itu halal, kita gunakan rezeki itu untuk satu ibadah, artinya sah. Terima syaratnya. Syarat mesti rezeki itu halal. Ada 5 syarat, tuan-tuan dan puan. Apa saja yang kita buat ikut 5 syarat. Kalau 5 syarat itu betul, sah, baru dikira sebagai ibadah, baru dapat pahala. Yang pertama, niatnya mesti betul. Niat yang kita buat itu betul. Pergi haji apa niatnya? Boleh dapat pakai sorban ya, dia kata orang Pak Haji. Dia dipanggil orang tuan nantinya. Gitu kan? Itu niat tak betul tu.
Niat betul haji tu apa? Apa niat betulnya? Untuk melaksanakan perintah Allah. Karena Allah khabar tu. Wa atimmul haji wal umrah lillah. Kerjakanlah haji dan umrah kerana Allah Taala. Itu niat betul. Yang kedua, pekerjaan yang kita buat tu sah di sisi syarak. Sah di sisi syarak. Orang mengerjakan haji memang wajib lah, sah lah tu. Dia buat haji tu wajib, sah. Yang lain-lain tu mesti sah di sisi syarak. Bertani sah. Ya, lagi apa? Nangkap ikan sah. Tapi jangan tengok jalan orang, itu dah tak sah, dah haram. Jangan tengok taut orang, dah tak sah. Dia sah di sisi syarak. Niaga sah. Niaga apa? Niaga gula sah, niaga tepung sah, niaga beras sah, niaga minyak masak sah. Lagi niaga ekor, menyaga nombor ekor sah tak? Tak sah ya. Lagi niaga apa? Niaga rokok sah tak? Lagi niaga rokok sah tak? Ada tak kedai orang Islam jual rokok? Ada. Tapi tak sah lah niaga tu. Tak dikira ibadah ya. Jadi mana yang dia buka kedai, kalau dia jual rokok, jangan jual rokok lagi. Kerana rokok tak rokoknya haram. Itu yang dulu dibuat itu mesti sah di secara. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Dia menjaga itu jangan ada duit riba, jangan ada duit tipu, jangan ada duit rasuah, jangan ada duit apa, mesti halal ya di sisi Allah. Dalam menjaga itu ada jual beli. Kalau menjaga, kalau ikan, ikan yang tangkap tu di mana? Di lombok umum, semua orang boleh pergi. Apa? Kalau orang punya jangan. Dia nangkap ikan tu di sungai, tak apa. Di sungai tu umum, semua punya. Jangan tengok jaring orang, ada tak boleh ya. Jaring tu orang punya boleh lagi. Itu sah itu isinya. Pelaksanaan yang betul. Kalau menjaga ada akad jual beli. Yang ketiga, yang keempat, hasilnya tu atau natijahnya tu disalurkan kepada tempat yang betul. Niaga dia untung. Dapat untung, digunakannya keuntungan itu untuk menyarai hidup suami isterinya, keluarga dia. Betul tak? Betul tak? Betul ya. Keuntungan tu ataupun hasil tu disalurkannya di tempat yang benar. Niaga untung ada lebih lagi. Tempat dia bagi sara keluarga dia, ada lagi lebih. Dia pun bagi kepada kota raja. Betul ke tak? Okay. Bagi kepada pertubuhan-pertubuhan Islam. Betul tak? Betul. Bagi kepada sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Atau anak-anak yatim. Bagi kepada anak-anak yatim. Betul. Yang tak betul kan? Niaga, untung banyak, untung, pergi naik kelab, nari, pergi karaoke. That's the way I like it. Untung kan? Betul kan? Tak betul, salah ya. Atau pergi kepada tempat-tempat pelecehan, tempat-tempat perempuan-perempuan jahat tu di situ ya. Itu tak betul. Jadi disalurkan tempat yang betul. Yang kelima, jangan kerana perbuatan kita itu meninggalkan ibadah yang wajib, ibadah yang fardu ya. Jangan kerana menjaga tak sempat sembahyang. Jangan kerana menjaga tak sempat puasa Ramadan dan sebagainya. Jangan meninggalkan ibadah asas. Itu yang kelima. Bila buat lima tu, apa saja kamu buat dikira sebagai ibadah. Menjaga dapat pahala, bertani dapat pahala, berikan dapat pahala, jadi cikgu dapat pahala. Tapi jangan penting, jadi cikgu jangan penting. Ajar penting. Cukup masanya ajar. Jadi ustaz dapat pahala, dari polis dapat pahala. Tapi dari polis ni jaga jangan terima rasuah Allah. Jangan kalau kamu bagi sekian aku tak tangkap kamu. Jangan begitu. Dapat apa saja dibuat jadi ibadah kepada Allah Taala. Jadi polis dapat ibadah, jadi ibadah, jadi ustaz jadi ibadah, jadi ustazah jadi dapat pahala ibadah. Apa saja. Itu secara cara kita nak menjadi hamba-hamba Allah yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum baca kitab tadi. Jadi mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tunaikan haji dengan wang yang halal. Di antara perkara-perkara yang dipesankan
kepada orang-orang yang akan ke haji. Ini mesti haji ni. Hari ni ada 3 penerbangan. Anak saya pun sekarang ni dah ada di Mekah. Mengerjakan haji. Dia bukan sebagai jemaah biasa. Dia sebagai petugas. Ada orang panggil dia jadi petugas di musim haji. Dia kerjanya bawa orang ngabur tempat ini apa benda ini, nak sa'i macam mana, nak tawaf macam mana. Bawa orang itu. Mudah-mudahan dia berjaya lah. Dia juga mengerjakan haji ketika ini. Walaupun sebagai petugas, dia mengerjakan ibadah haji juga. Mudah-mudahan dia juga dapat haji yang mabrur. Amin kala ya Allah. Anak yang sulung tu, yang sulung yang ada lah. Anak saya seorang dah tak ada, yang sulung ni dah meninggal dunia. Di mana meninggal tu? Di Semanggul. Di Semanggul. Sekolah Yahya Al-Sharif. Tingkat 2 begitu. Kalau ada sekarang ni sudah 50 lebih umurnya, lebih 50 tahun dah. Tapi dah tak ada. Saya semua dah merasa, mati anak dah merasa, mati bapak dah merasa, mati mak dah merasa, mati abang dah merasa, mati kakak dah merasa, mati adik dah merasa. Sekarang ni saya terkonten-konten tinggal seorang. Tahu apa terkonten-konten? Tak ada lagi ada beradik, saya seorang je. Sepupu pun dah tak ada. Semua sepupu dah tak ada. Yang ada anak-anak saudara ramai. Itu dia. Jadi mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur. Saya pergi Mekah tahun 80, naik haji tahu. Masa itu umur saya 35, meninggalkan 3 orang anak. Saya seorang je pergi ketika itu. Bawa beg satu kecil je, beg James Bond dia kecil tau. Tu orang. Naik kereta api daripada kampung. Terus pergi ke mana? Terus pergi Kuala Lumpur. Lepas tu naik taksi, terus pergi ke KLIA. Masa itu pergi Subang, pergi KLIA pergi Subang. Jumpa orang mana Ustaz ni? Kau Ustaz pun cikgu, mana cikgu dia? Pergi main bola kan dia? Masa itu saya memang terlibat dengan bola sepak kan? Nak main bola kan dia? Saya mengangguk nyongeng ni ya. Itu zaman 80. Perempuan pun ada yang belum lahir lagi. Tuan-tuan pun ada yang belum lahir lagi. Tahun 80. Masa itu tambahnya 4.500 ringgit. Sampai di Mina dibagi pula lagi balik. Di Mina tu. Kenapa di Mina tu kita kena cari makan sendiri. Masa itu bukan ada apa. Kena cari makanan sendiri, kedai sebagainya. Dia bagi pula. Begitu zaman itu. Binari nak pergi Mekah berapa harganya? Bawa 10.000 kalau kali pertama. Kali kedua tak tahu berapa 20.000, 25.000 ya. Mula itu saya seorang je. Lepas tu isteri saya seorang. Ikut kumpulan dia ya. Kemudian lepas itu barulah suami isteri pergi. Honeymoon masa itu, honeymoonnya di Mekah ya. Itu tahun 2000 berapa entah. 2002 kan. Lepas itu 2010 pergi ke Mekah lagi. Itu pergi umrah lah ya. Sebulan lamanya. Merasalah raya di Mekah. Alright, itu cerita saya lah. Minta maaf ya. Bukan nak cerita saya kena ni. Tapi dah tajuk itu, dah teringat. Cerita juga lah. Mudah-mudahan saya tak ada rasa bangga dalam menceritakan hal ini pada tuan-tuan yang membuat ya. Mudah-mudahan Allah terima sebagai riwayat untuk menjadi contoh. Kalau nak jadi contoh lah, kata nak juga lah. Itu yang dipesan oleh orang-orang yang akan ke haji. Ialah agar mereka berusaha menyediakan bekal. Bekal itu biar bersih. Ini bekal ni bukan takwa ya. Bekal tu bekal betul-betul lah mata benda ya. Biar bersih. Dan perbelanjaan yang halal. Supaya kita belanja di Mekah tu halal betul. Jangan ada yang haram. Hal ini hendaklah dipelihara sebaik-baiknya. Talabul halal fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari yang halal itu adalah wajib di atas setiap muslim lelaki dan muslimah perempuan. Nak yang halal, cari yang halal, mencari yang halal ya. Hukumnya wajib. Kerana naik haji dengan wang yang haram itu tetap tidak akan dikabulkan Allah hajinya.
Jadi kalau dia naik haji dengan duit yang haram, hajinya, haji apa kalaunya? Mabrur ke mardud? Sekali lagi, mabrur ke mardud? Mardud artinya apa? Ditolak. Ya, ditolak. Sebab itu kadang-kadang pergi haji balik-balik, tak semayang, balik-balik nyemok kain di tanah dada, balik-balik pakai seluar pendek, balik-balik merokok. Dan naik haji merokok lagi, puas ya. Pasal apa? Hajinya ditolak ya. Jadi kita nak haji ditolak. Bila haji itu diterima oleh Allah Taala. Namanya haji apa? Mabrur. Sebut mabrur. Haji yang mabrur kata Nabi apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Maksudnya haji yang diterima tidak ada balasannya lain melainkan syurga. Itu haji mabrur ya. Apabila ia menyeru Tuhan sesudah berikhram, dia menyeru Tuhan ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Aku datang kepadamu wahai Tuhan, aku datang kepadamu wahai Tuhan, aku datang kepadamu wahai Tuhan, tidak ada Tuhan selain kamu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji hanya kepada kamu. Lak wal mulk, kamulah Tuhan, kamulah berkuasa segala-galanya, kamulah raja. Apa? Innal hamda lak wal mulk la syarika lak. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya. Itu namanya apa? Seruan itu namanya apa? Talbiyah. Sebut talbiyah. Talbiyah seperti kita mengaku nak jumpa dengan Allah. Aku datang padamu Rabb, labbaik Allahumma labbaik. Nak begitu sunat dibaca itu sampai zikir. Sudah pakai ihram sunat zikir sampai ke Mekah ya. Dalam kapal terbang boleh tak? Boleh. Tambah sekarang ni, begini diterus ke Mekah ni. Sekarang ni. Yang kejap ni. Pasal yang dia dulu pergi Madinah dulu. Pergi Madinah, dari Madinah dia berhenti dulu namanya Bir Ali. Sana dia pakai ihram. Sekarang ni kejap ni dia terus ke Mekah. Maknanya dia kena pakai ihram dari Kuala Lumpur lagi. Pakai ihram dulu. Tapi jangan mayang sunat ihram lagi. Naik ke terbang tu. Sampai ke tempat namanya Qarnul Manazil, baru niat jadi niat nama jadikan haji. Pokoknya niat haji aja. Itu haji apa gelarnya? Haji apa gelarnya? Haji ifrad. Nama apa? Haji ifrad. Dia kerjakan haji dulu, sudah habis baru pergi umrah ya. Haji dulu. Sudah habis haji dulu, dah pergi ke Mina, dah pergi Melantah, dah buat semua tu, baru dia balik ke Mekah mengerjakan umrah. Itu haji ifrad namanya. Kalau dia buat umrah dulu, macam orang dulu sebelum orang yang hari ni, sebelum hari ni, dia pergi dulu ke mana? Ke Madinah. Itu haji apa kalaunya? Haji tamattu. Haji tamattu. Dia buat umrah dulu. Jadi masih menunggu musim haji tu, dia pergi umrah dulu. Dia hari-hari pergi umrah. Itu namanya tamattu. Mana yang abdal? Ifrad ke tamattu? Ifrad yang lagi abdal ya. Jadi mereka tu yang pergi awal-awal tu boleh dah tamattu, boleh dah ifrad. Mereka patut tamattu, tapi boleh dah mereka ifrad? Boleh. Tapi lama dia pakai pakaian ihram. Berminggu-minggu. Datang awal. Tapi dia niat haji dulu, nama haji ifrad. Boleh ya. Jadi duit tu atau bekalan tu mesti halal. Apabila ia menyeru Tuhan sesudah berihram, aku menyeru kepadamu wahai Tuhan, aku menyeru Tuhan. Tuhan akan jawab. Bila kita labbaik Allahumma labbaik, Tuhan jawab. Ya, labbaika wala sa'daika. Raduka haram. Wa rakhiluka haram. Wa hajjuka ghairul mabrur. Artinya tidak ada guna seruanmu itu dan tidak ada untungnya. La sa'daika, tak ada untung bagi kamu tu. Bekalmu haram. Kalau dia buat haji itu dengan duit yang haram kan, bekalan yang kamu bawa tu haram. Duit rasuah, duit nipu, duit kerajaan, solat duit kerajaan, pergi haji. Dah faham?
tak dapat pahala. Aku tak terima kedatangan kamu, kata Allah ya. Bekalmu haram. Radduka haram. Warahiluka haram. Ya. Bekalmu haram dan kenderaan kamu haram. Hajimu tidak diterima. Wa hajjuka ghairu mabrur. Haji kamu tidak dikira sebagai haji yang mabrur. Itu yang balik dari Mekah pakai baju pendek lagi. Balik dari Mekah nari lagi. Balik dari Mekah mabuk lagi. Kenapa? Tak diterima oleh Allah. Tidak ada guna seruanmu itu dan tidak ada untungnya. Bekalmu haram dan kenderaanmu haram dan hajimu tidak diterima. Kepada orang yang naik haji dengan wang yang halal, Allah jawab. Allah Subhanahu wa taala menjawab, labbaika wa sa'daika. Zaduka halalun. Tadi zaduka ni bukan dengan ra ya. Zaduka halalun. Tadi zaduka haram. Ini zaduka halalun. Warahil tuka halalun. Kenderaan kamu adalah juga halal. Wa hajjuka mabrur, dan haji kamu adalah diterima. Allah jawab bila talbiyah ya. Allah kata akan terima haji kamu. Jadi tuan-tuan yang perempuan yang pergi haji itu terima ke tak bergantung kepada rezeki yang kita bawa tu, halal ke haram. Kemudian aku sambut seruanmu. Apa dia? Ini Allah jawab tadi bila kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala baik. Labbaik kala syarika lak. Kata jawab Allah jawab apa? Aku sambut seruanmu. Ku gandakan keuntunganmu. Bekalmu halal dan kenderaanmu halal, maka hajimu pun diterima. Itu Allah jawab ya. Demikian menurut sebuah riwayat. Bukan hadis, bukan tak tahu ya. Kita ada riwayat tu kita tak tahu hadis ke atau kata-kata sahabat atau kata-kata salafus soleh. Ada riwayatnya. Sayugianya hendaknya apabila seorang yang naik haji itu mengeluarkan perbelanjaan. Naik haji mesti nak belanja. Nak makan, nak minum, nak belanja kan? Nak berjalan, naik taksi, kena bayar duit. Bila kita belanja tu, dikeluarkannya dengan berlapang dada. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, ramai jumpa orang minta sedekah tau. Cukup ramai. Kalau bagi dengan benar-benar ikhlas. Jangan bungkuk sangat. Ikhlas mata-mata kerana Allah. Bagi tak? Ya? Kalau tak bagi, tolak dengan lemah lembut ya. Jangan tengking, jangan marah, jangan merangkul je kalau kopenya ya. Biar betul-betul semata-mata kerana Allah ya. Tak nak bagi tak apa, tapi lemah lembut. Tolak dengan senyuman. Ya. Sayugianya hendaknya apabila seorang yang naik haji itu mengeluarkan perbelanjaan, dikeluarkannya dengan berlapang dada. Karena sedekah lapang dada. Jangan rumah hangat. Kerana semua perbelanjaan itu akan diganti di belakang hari dengan kebaikan dan berkat. Kalau kita lapang dada berkat. Apa tanda berkat? Dapat pahala lepas itu. Apa saja kita lakukan dapat pahala. Senyum dapat pahala, menguap dapat pahala. Kalau ikut adab-adabnya kan? Bosin dapat pahala, makan dapat pahala, tidur dapat pahala. Apa saja. Itu tanda berkat. Mata berkat, telinga berkat, lidah berkat, tangan berkat, kaki berkat, perut berkat, kemaluan pun berkat. Itu tanda berkat itu, dapat pahala. Jadi maknanya kita 24 jam sehari malam menjadi hamba-hamba Allah. Entah. Karena bertepatanlah apa yang kita buat itu dengan apa yang tujuan yang Allah jadikan kita. Kenapa Allah jadikan kita? Pasal apa Allah jadikan kita? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku. Ya. Jadi sayugialah hendaknya apabila seorang yang naik haji itu mengeluarkan perbelanjaan, dikeluarkannya dengan berlapang dada, kerana semua perbelanjaan itu akan diganti di belakang hari dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Pahala, berkat. Kebaikan dan berkat dengan kemudahan dan rezeki yang luas. Diluaskan rezeki, dilapang kehidupannya. Tak ada masalah lepas itu. Kenapa? Dia melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Bila semayang dan naik haji, sentiasa berjemaah. Zuhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib berjemaah, isyak berjemaah, selebih lagi subuh berjemaah. Itu sebab lapang dada lah, lapang hidupnya. Tak ada masalah. Orang yang melazimkan semayang berjemaah, di antara fadilatnya nombor satu, dilapangkan kehidupannya. Tidak akhirkan dah. Tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah kesihatan, tak ada banyak masalah ekonomi, tak ada banyak masalah kedisiplinan anak, tak ada banyak masalah disiplin orang rumah dan sebagainya. Lapang hidupnya, senang dia melakukan ibadah kepada Allah. Syarat semayangnya mesti berjemaah. Jangan sekali-kali seorang-seorang dia semayang di rumah. Karena itu amaran dari Nabi. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing. Pun zaman Rasul pun hadir yang itu. Ada yang tak datang masjid. Sekarang ni ada tak? Ada tak orang tepi masjid tapi tak datang masjid? Ada. Dengar azan menahan je. Buat takti je lah. Ada yang macam ni. Jangan kamu jadi orang itu. Sekiranya kamu orang itu, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi kita Muhammad SAW tak pernah semayang seorang-seorang di rumah. Sentiasa berjemaah. Dekat nak wafat pun mungkin dia masih berjemaah. Akhirnya dia tak boleh jadi imam. Disuruhnya Abu Bakar jadi imam. Tapi masih berjemaah lagi. Lepas itu baru bagi dia sakit-sakit perlu wafat. Jadi itu sunnah Nabi. Sentiasa semayang berjemaah. Yang perempuan tak wajib. Ni lelaki ni. Yang perempuan sunat. Syaratnya pergi bersama dengan mahram dia, atau bersama dengan suami dia, atau bersama dengan keluarga dia. Itu boleh. Jangan seorang-seorang tengah-tengah gelap ni. Nak pergi Kota Raja ni, subuh dah datang, pukul 4 pagi dia datang Kota Raja ni, seorang-seorang. Kalau perempuan macam daripada Taman Meru ni, bawah tu orang umpamanya, naik ke atas jalan kaki tu. Gelap-gelap nak pergi Kota Raja. Apa hukumnya? Haram. Dengar kan? Haram kalau seorang-seorang. Kalau berteman tak apa, kalau berkawan tak apa. Alright. Jadi berkat ya. Ada suatu riwayat mengatakan bahawa mengeluarkan perbelanjaan untuk haji sama seperti mengeluarkan perbelanjaan untuk sabilillah, seolah-olah dia berjuang jalan Allah. Iaitu setiap dirham diganti dengan 700 kali ganda. Mana tahu ni? Allah kabur. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhanifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surah apa? Kuis bulannya begini. Surah apa? Al-Baqarah. Ayat apa? 261. Ayat 261. Bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Yang tumbuh darinya berapa? Berapa tangkai? Salah. 7 tangkai. 7 tangkai. Pada tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji benih. Semua apa semuanya? 700. 7 kali 1 je kan?
itulah selemah-lemah balasan dari Allah. Sedangkan perbendaharaan Allah itu amat luas dan Allah Maha mengetahui. Itu janji Allah Taala. Ya, dia mengerjakan haji itu macam dia mengeluarkan belanja untuk berjuang jalan Allah. Macam itulah dia mengeluarkan belanja untuk perang sabit, dia mengeluarkan belanja untuk kota raja ni, dia mengeluarkan belanja untuk ma'at tahfiz, dia mengeluarkan belanja untuk sekolah agama, dia mengeluarkan belanja untuk fakir miskin dan sebagainya. Itu jalan Allah betul ya. Alright. Kemudian kita baca lagi. Tajuk yang lain. Bersedekah ke atas fakir miskin di waktu haji. Itu dengan dia orang lipatannya. Di masa kita musim haji ni ramai tak fakir miskin? Ramai. Yang menyamar sebagai fakir miskin ada? Itu hal dia. Kita bukan soal kita. Kita kira mereka tu layak aja dah. Bagi aja lah. Yang menyamar pada. Ada yang menyamar tangan kudung pada tau. Tangan kudung tu menyamar tau. Macam mana buatnya? Lipat di tangan tu, itu diikat tu. Lepas tu pakai baju. Nampak dari luar. Dia pakai baju tu nampak macam kudung tangan tu. Macam tak tangan. Rupanya elok tangannya. Pagi-pagi ada dia punya apalah dia yang membawa dia tu ikat tangan tu. Ada habis tu jalanlah. Jadi Mekah tu. Dia menyamar sebagai orang-orang yang cacat. Supaya kita ada simpati dalam mereka. Kita membagi. Kalau bagi dapat pahala tak? Kalau lapang dan dia dapat pahala. Walaupun kita tahu dia menyamar ya. Bagi. Itu antara dia dengan Tuhan. Kita ikhlas semata-mata kerana Allah ya. Itu dia. Ini apa itu? Jadi andai kata orang yang naik haji itu seorang hartawan, maka hendaklah ia bermurah hati terhadap kaum fakir miskin. Dan Mekah tu banyak benar fakir miskin. Kadang-kadang dia memang ada sindiket datang dari luar negara. Dalam negara-negara Afrika ada sindiket tukang bawanya. Mereka yang apa? Mereka yang biayai tambang-tambang tu ada sindiket tu. Dan kerjanya minta tukar je. Kemudian bila dapat sebagian daripadanya mereka ambil. Keuntungan dia orang ya. Tu ada di Mekah tu. Di Mekah ada, di Madinah ada, di Jeddah ada. Ada sedikit kerjanya bawa orang untuk meminta sedekah. Kadang-kadang kanak-kanak di bawahnya. Kanak-kanak bawahnya. Kalau kanak-kanak tu tak nak minta sedekah tu dipukul dia mak pada dia. Ada orang tu. Tu kalau pergi ke Mekah kan. Kerana itulah tempat orang yang banyak duit. Kerana yang pergi Mekah tu banyak kaya orang kaya. Orang banyak duit. Kalau tak ada duit tak pergi Mekah ya. Jadi kalau dia tu hendaklah belakang dada ya, maka hendaklah ia bermurah hati terhadap kaum fakir miskin, bersedekah kepada mereka dan mengulurkan apa saja rupa bantuan yang diperlukan sama ada kepada mereka ataupun orang-orang yang lemah yang lain ya, ada lemah. Dan yang terputus belanja, kadang-kadang dia habis, dia ngadu dia duit di seluruh poketnya. Kosong pokoknya apa tak ada dengan dia. Kadang-kadang nipu ya. Tapi nipu tu hadiah bukan kita. Boleh tak kita simpati dengan dia dan bagi apa upah dengan dia? Bagi hadiah dia? Boleh ya. Tak apa. Dapat pahala tak? Dapat pahala ya. Kadang-kadang kita tahu memang ramai yang nipu tu. Tapi itu soal dia. Soal kita hanya ikhlas semata-mata kerana Allah ya. Orang yang lemah dan yang terputus belanja dan seumum seumum kaum muslim dengan tujuan ikhlas. Kita biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, mukhlisin dan kerana agama. Tapi ikut adab lah. Mesti ada. Nak sedekah ada adab, nak menerima sedekah ada adab. Semua ada adab. Dalam Islam ni semua pakai adab. Ada adab. Apa saja. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada adab-adab pengikut. Nak menyaga ada adab. Nak kahwin ada adab. Nak kenuri ada adab. Nak muak ada adab. Nak rosin ada adab. Apa yang tak ada? Kita buat. Semua ada. Nak mengaji ada adab.
Jangan sekali-kali melanggar adab-adab nak ngaji. Nah, kenapa? Nanti ditakuti, nanti ditakuti dia akan dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Betul tak? Kalau tak ikut adab. Nah, ini lagi cakap. Dalam majlis ilmu yang boleh cakap siapa? Hanya tok guru saja. Yang lain kena cakap angkat tangan. Minta beli ustaz. Saya nak cakap, baru boleh. Bila tak ikut adab. Bila tak ikut adab, esok nanti dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Betul tak? 5 tempat manusia akan dibangkitkan oleh Allah seperti bangkit seperti apa? Babi hitam. Nah, yang pertama orang yang berkata-kata hal dunia dalam masjid. Dalam masjid seperti hal dunia. Anu. Kita dunia, kita pekerjaan dan sebagainya. Esok dibangkitkan seperti babi hitam. Siapa yang angkat tangan? Yang kedua, orang yang berkata-kata apabila Al-Quran sedang dibaca. Esok jadi babi hitam. Yang ketiga, orang yang berkata-kata urusan dunia dalam majlis ilmu. Jadi macam babi hitam tu babi hitam. Yang keempat, orang yang berkata-kata urusan dunia di majlis kematian. Di majlis orang mati, cerita dunia, cerita pekerjaan, cerita perniagaan dan sebagainya. Esok dibangkitkan macam babi hitam. Yang kelima, orang yang berkata-kata urusan dunia di dalam majlis, di tanah perkuburan. Pergi daerah kubur, cerita dunia. Cerita hiburan-hiburan dan sebagainya. Esok akan dibangkitkan sebagai babi hitam. Itulah Islam ni. Semua ada adab. Nak ongok ada darah. Tuan-tuan dan puan, nak ongok ada darah. Ada adab. Nak makan ada darah. Semua ada adab. Nak jalan ada darah. Nak pergi kota raja ada darah. Saya nak ngajar ada darah. Ada adab lah. Kena ikut adab itu. Bergerak besok ditakuti dibangkitkan Allah seperti macam babi hitam. Udahlah babi cantik ke buruk? Babi itu cantik ke buruk? Buruk atau kalau ada hitam bertambahlah buruk dia. Ya, kita takut itu. Sedangkan dalam dunia dia cantik, lawa. Esok bangkit macam babi hitam. Kerana bangkit dari kubur ni ada berbagai-bagai keadaan. Ada yang bangkit seperti babi hitam, ada yang bangkit seperti serigala, ada yang bangkit seperti harimau, ada yang bangkit seperti tikus, ada yang bangkit seperti ular. Itu bagi orang-orang yang berhati. Tapi orang ahli syurga dia akan bangkit, wajahnya berseri-seri. Kalau lelaki secantik Nabi Yusuf, nak kata lah. Kalau perempuan secantik Siti Nurhaliza, Siti Zulaiha. Bukan apa Siti Zulaiha, secantik Siti Zulaiha. Apa dia lah. Timah apa timah lah, minah apa minah lah, limah apa limah lah. Ekon apa ekon, enak apa enak lah. Tapi secantik Siti Zulaiha. Ini pun dia secantik Nabi Yusuf. Apa dia lah. Mana apa mana lah, Leman apa Leman lah, Ibrahim apa Ibrahim lah. Bagaimana? Hamzah apa Hamzah lah, Razak apa Razak lah, Hasnul apa Hasnul lah, Azhan apa Azhan lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Itu kalau ahli-ahli juga ya. Umur pun sekitar 30-an. Kata B. Arifin dalam buku yang bernama Hidup Setelah Mati, umur manusia ahli syurga tu 33 tahun. Lelaki atau perempuan. 33 tahun. Kata B. Arifin, bukan saya lah. Karena 33 tahun itu kemuncak ketampanan lelaki dan kecantikan wanita. So cantiknya 33 tahun. No. Tahun depan berapa umurnya? Tahun ini 33 tahun. Tahun depan berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Dari 10 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Dari 1000 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Dari 1 juta tahun berapa umurnya? 33 tahun. Tak ada kedua ya. Itu nama syurga terbuka Jannatul Khuld, kekal. Mudanya kekal, kekuasaannya kekal, kecantikannya kekal, keseronokannya kekal, bahagianya kekal. Itu Jannatul Khuld ya. Ini haji itu begitulah. Jadi masuk balik itu kena halal ya.
Dengan tujuan ikhlas semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata tertib ada adabnya, tata tertib seorang haji. Seorang yang naik haji itu hendaklah bersifat lemah lembut. Naik haji itu lemah lembut. Beli barang lemah lembut. Tambah orang Melayu ni memang diajar supaya jadi lemah lembut. Merendah diri. Jangan baik, jangan takabur. Jangan kabur. Aku dulu di Malaysia tu, aku imam tau. Tak payah kabur pada orang. Allah tahu dah. Allah tahu. Tapi kalau tanya, kabur lah. Mikir tanya jadi apa? Makmum ke imam? Cuma jadi imam. Tak apa. Itu kabur yang benar. Tapi kalau tak tanya, tak kabur. Aku dulu cikgu tau. Tak payah. Aku dulu cikgu. Jadi ustaz kan tau. Ustaz besar tu. Semua orang suka aku. Itu tak kabur namanya. Orang tak kabur, dia takkan dapat masuk syurga walaupun ada sebesar debu tak kaburnya dalam hati dia. Dalam hati tu. Dia bukan payah cakap, dalam hati tak kabur. Apa dia tak kabur? Merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Ada bandingan? Itu tak kabur. Kalau merasakan diri dia bagus, hebat, terror, itu bukan tak kabur lagi. Itu namanya ujub. Bila dibanding dengan orang lain, andai aku daripada Ustaz Azhan, itu tak kabur. Andai aku daripada Hasnul, itu tak kabur. Andai aku daripada Ustaz Huri, tak kabur. Kalau dia seorang-seorang yang masih diri dia terror, masih diri dia cantik, masih diri dia bagus, masih diri dia kaya, masih diri dia kuat, itu apa? Ujub. Nak apa? Mana nak? Nak tak kabur ke nak ujub? Tuan-tuan, mohon nak tak kabur ke nak ujub? Dua-dua kan dah. Dua-dua itu haram dan masuk neraka. Jadi itu. Jadi biar ikhlas semata-mata, lemah lembut ya. Merendah diri. Merendah diri ikan Arab ni apa? Tawaduk. Merendah diri. Rasa hati itu bukan cakap tak apa. Cakap tak semestinya dia merendah diri ya. Tapi hasil kita rasakan diri kita terlebih hina daripada orang lain. Itu merendah diri tu. Tok guru merasakan lebih hina daripada murid-murid dia. Murid-murid dia merasakan lebih hina daripada gurunya. Itu merendah diri tu, rasa hati tu. Tengok anjing, kita rasa lebih hina daripada anjing. Kenapa? Mengapa kita mesti rasa lebih hina daripada anjing? Kerana anjing tidak ditanya tentang apa yang dibuat di dalam dunia ni. Kita tanya dah. Kemana kamu pergi pagi tadi? Tanya dah. Tanya. Apa kamu gunakan duit kamu? Ada tanya dah. Ada. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ini. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Entah faham-faham yang tidak ya. Semua akan ditanya. Anjing tanya dah. Kenapa kamu curi ayam? Tanya dah. Kenapa kamu kokak orang lain dalam tu? Tak ada tanya. Kerana anjing bukan ada akal yang boleh berfikir. Otak ada tapi tak boleh berfikir. Tapi manusia semua akan ditanya. Tapi siapa lebih hina? Manusia ke anjing? Manusia lebih hina dari anjing. Malahan tuan-tuan dan perempuan, ada dah anjing yang menjadi ahli syurga? Ada dah? Mana lebih hina? Anjing yang menjadi ahli syurga ke atau manusia yang menjadi ahli neraka? Manusia lebih hina daripada itu. Nak ada rasa apa itu? Itu namanya tawaduk. Malahan tengok orang kafir tu kita rasa kena rasakan lebih hina daripada orang kafir. Cuma jangan tunjukkan. Kehinaan jangan tunjukkan, tapi kena rasa kita lebih hina daripada orang kafir. Kita lebih hina daripada Sami Belu. Kita lebih hina daripada Lim Kit Siang. Kita lebih hina daripada Lim Guan Eng. Kita lebih hina daripada George Bush. Kita lebih hina daripada Benjamin Netanyahu. Kenapa? Selagi mereka hidup, kita merasakan lebih hina dari mereka. Kenapa? Boleh ke tak boleh Allah bagi hidayah kepada Sami Belu? Boleh ke tak? Boleh. Mana tahu kan dekat nak mati esok Lim Kit Siang terus mengucap dia kalimah syahadat, terima hidayah. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas itu terus mati, terus mati. Tak ada bangkit lagi dah. Kalau dia mati ketika itu ke mana perginya? Syurga. Tak sempat dapat dosa. Masa ini dia buat dosa tak dicatat. Malaikat tak catat dia. Lantak buat apa dosa. Bila mati tak ada dosa. Ya.
Jangan kita pula bercerita pula. Oh, itu biar aku kafir dulu dan dekat nak mati. So, mengucap dulu dalam syahadah. Jangan. Hanya kita bukan tahu bila masa nak mati. Tarikh mati kita tu di antara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10 perkara Allah rahsiakan. Di antara tarikh mati. Ya. Jadi jangan berani-berani pula. Aku nak kafir dulu dekat mati esok aku mengucap kan. Kalau tak ada mengucap. Tapi tadi yang kafir itu terus mengucap itu terus mati betul. Terus masuk syurga ya. Kita kalau mati tak ada taubat macam masuk neraka dulu. Kalau sempat taubat tak apalah sebab itu disuruh kita taubat setiap masa, setiap saat, setiap ketika suruh kita taubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita mati tak ada melakukan dosa. Faham ke macam saya ni? Ya. Itu dia ya. Kita kena merasakan lebih hina daripada orang kafir dengan siapa saja. Kita tengok budak kecil kita rasa lebih hina daripada budak kecil. Kenapa? Kerana budak kecil bukan dia dosa. Kita dah tua tahun berdosa panjang. Kita tengok tok guru kita rasa lebih hina daripada tok guru kita. Tak tahu kan? Kerana dia banyak ilmu. Dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu benda ni salah, benda ni betul. Jadi dia pun bertindak sewajarnya. Tok guru nengok murid-murid dia rasa lebih hina daripada murid. Kenapa? Kerana murid ni dia buat satu mungkin dia tak tahu. Mungkin dia tak tahu halal haramnya, tapi tok guru tahu. Buat juga, dah tahu buat juga. Besar ke kecil dosanya? Sudah tahu buat juga. Besar ke kecil dosanya? Besar dosanya. Jadi tok guru banyak dosa. Sudah tahu buat juga. Murid dia belum tahu lagi. Dia mungkin kalau ada dosa pun dosa kecil ya. Dia kena rasa lebih hina daripada. Begitu juga orang muda merasakan lebih hina daripada orang tua. Tengok orang tua tu, oh orang tua ni banyak ibadahnya. Aku ni muda lagi tak ada nama nak ibadah macam dia. Orang tua pula tengok orang muda, dia merasa lebih hina daripada orang muda. Kenapa? Kerana aku ni dah tua, ganyot, dosa banyak, dosa besar, dosa kecil, dosa besar, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa batin, dosa zahir, semua dah lakukan. Dia muda lagi, belum dah lagi nak buat dosa. Kita kena rasa lebih hina daripada orang muda. Siapa saja kita jumpa, kita kena rasa lebih hina dari dia. Itu namanya apa? Tadi saya menguraikan apa tadi? Tawadhu. Kena merasakan hina diri kita ya. Ini orang itu mesti tawadhu. Ya. Bersedekah kepada mereka. Kata seorang yang naik haji itu hendaklah bersifat lemah lembut, merendah diri, namanya tawadhu sentiasa bertenang di dalam pelayarannya ke haji. Itu orang dulu sebab pelayaran tu. Kenapa? Kerana orang dulu naik kapal laut. Itu pelayaran. Kadang-kadang sebulan baru sampai ke Mekah. Korang-korangnya 2 minggu baru sampai ke Mekah ya. Kapal layar tu kan dia ikut angin. Dia nunggu angin menuju ke arah apa? Negara Timur Tengah, baru dia berlayar kapal je. Kadang-kadang 2 minggu baru sampai, kadang 3 minggu baru sampai. Orang dulu naik kapal layar. Saya dulu minta naik haji tu nak minta naik kapal, dia bukan kapal layar lah, kapal biasa. Ada ini. Nak minta naik kapal, tapi tahun itu dah tak ada kapal. Tak ada orang naik haji naik kapal. Kapal Anson namanya, tahu dah? Tahu nama kapal Anson. Dulu ya. Tapi dah tak ada. Terpaksa juga naik kapal terbang. Saya nak minta naik kapal lama sikit. Pasal masa itu saya cikgu, masih projek lagi. Jadi cuti tanpa gaji, boleh lah. Hantar 6 bulan pun tak apa. Pasal mengerjakan haji dibenarkan kan. Gaji jalan juga. Jadi biarlah. Tapi tak dibenarkan oleh tabung haji. Kerana tidak ada jemaah yang naik haji ikut kapal laut. Jadi tahun itulah yang pertama semua naik haji pakai apa? Pakai kapal terbang. Itu zaman tu tahun 80 tahu. Ada tak yang belum lahir tahun 80? Amin belum lahir ya. Tahun 80. Ini orang itu. Jadi apa? Lemah lembut perbelanjaan dan kerana ia sedang menuju kepada Tuhan yang bersifat dengan Maha Kuasa. Tuhan tu Maha Kuasa. Ya. Perkasa, Allah tu Maha perkasa dan Maha tinggi. Maha tinggi itu bukan tinggi atas pokoknya, tinggi tu apa darjatnya, paling mulia. Tidaklah seharusnya ia bersifat sombong. Jangan sombong.
Sombong tu di antaranya ujub, takabur, riak, itu sombong tadi ya. Siapa sifat sombong, artinya dia mewarisi sifat apa? Sifat iblis. Siapa enggak? Siapa enggak dapat pusaka dari iblis? Benar, benar. Hanya iblis yang asal jadi takabur ya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat ketika aku perintahkan kepada malaikat supaya sujud pada Adam, fasajadu, apa itu fasajadu? Semuanya sujud. Illa iblis aba wastakbar, melainkan iblis dia ingkar lagi takabur. Jadi orang yang sombong ni menerima pusaka dari iblis maksudnya. Terus jadi kafir, wa kana minal kafirin, dan dia menjadi terusnya menjadi kafir. Jadi jangan sombong ya. Seharusnya ia tidaklah seharusnya ia bersifat sombong, mengangkat diri itu ijtihadi aja. Yang saya tadi tu, mudah-mudahan tak digolong dengan takbur lah. Soal saya pergi haji, kerja saya pergi ke Mekah, kerja saya naik kereta api sebagainya ya. Mudah-mudahan tak jadi sombong lah. Mudah-mudahan lah, doa lah, jangan lah dia tu ada pandai sombong ya. Tapi nak cerita, itu aja nak cerita ya. Mudah-mudahan tak ada sombong, tak ada takabur, tak ada unjuk, tak ada riak. Jadi jangan mengangkat diri. Mengangkat diri tahu macam mana? Masuk bakul, angkat diri. Ini kota raja ni aku lah yang membantunya. Kalau tak ada aku tak bangun kota raja aku ni. Jangan. Jangan begitu. Kalau apa pun sebab betul baik pun biar Allah yang menilai. Semata-mata kerana Allah ya. Jangan sombong, jangan takabur. Aku tidak minggu pergi ke kota raja tu belajar. Banyak komen itu tak siap belajar. Itu dah takabur. Membandingkan diri dia dengan diri orang lain. Takabur namanya. Ya. Tidak seharusnya dia jadi bersifat sombong, mengangkat diri dan berlebih-lebihan dalam serba-serbinya. Apa saja jangan lebih-lebih. Kerana Allah tak suka perbuatannya melampau. Allah tak suka perbuatannya berlebih-lebihan. Makan betul boleh yang lebih-lebih? Boleh kan? Vitamin lebih-lebih aja boleh kan? Protein lebih-lebih macam? Lebih lagi? Karbohidrat lebih-lebih macam? Jadi gemuk. Jadi obesity. Tahu apa obesity? Berat penuh badannya. Timbang-timbang tengok 200 kilo. Itu obesity. Bila obesity penyakit senang ke susah nak datang? Senang. Jenuh dah. Senang aja datang penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit lemak jantung dan sebagainya. Kalau dia obesity, kerana makan yang berlebihan. Apa saja kalau berlebihan? Tiap-tiap malam 2 botol Coca-Cola. Asal nak tidur 2 botol Coca-Cola, 2 botol Coca-Cola, 2 botol Coca-Cola. Cukup sebulan macam. Kencing manis lah. Tiap-tiap malam. Semangkuk sup ekor. Tiap malam semangkuk sup ekor, esok semangkuk sup ekor, lusa semangkuk sup ekor, tulak semangkuk sup ekor. Kena sebulan macam. Darah tinggi je lah. Darah tinggi ya. Lagi apa? Asal makan lauk sotong, asal makan lauk kerang, asal makan lauk lala, asal makan lauk apa? Betul tak? Terus gaut. Bila orang tak panggil gaut, orang panggil apa? Go out. Siapa nak go out? Memang go out betul lah. Go out dalam dunia ni. Begitulah, jangan berlebih-lebihan. Sebab makanan kita biar seimbang. Yang boleh berlebih-lebihan ibadah kepada Allah SWT. Jadi tak apa. Lantak kamu tamak untuk ibadah tak apa. Tamak baca Quran tak apa. Tamak untuk semayang tak apa. Tamak untuk berzikir tak apa. Kalau ada hubungan dengan Allah boleh berlebih-lebihan. Tapi yang hal dunia jangan berlebih-lebihan. Pergi haji pun jangan berlebih-lebihan ya. Itu tata tertib dia adabnya. Tidaklah seharusnya ia bersifat sombong, mengangkat diri dan berlebih-lebihan dalam serba-serbi untuk menunjukkan kejayaannya. Kelak ia terusir dalam pandangan Allah Ta'ala. Artinya Allah tak pandang dengan pandang rahman. Allah pandang dengan pandang murka. Siapa tak? Allah pandang dia dengan pandangan murka. Allah pandang dia dengan pandangan benci. Orang selalu melakukan makruh tu Allah pandang dia pandangan benci lah. Cuma tak ada hukum. Allah benci tengok dia.
Dia mengadu kepada Allah pun Allah batal erti dia. Allah benci. Kenapa? Dia selalu melakukan benda yang makruh-makruh. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila benda makruh ni yang jual di video tu, makruh, haram. Kan? Elakkan perkara-perkara yang makruh dan selalu mengerjakan yang sunat-sunat. Bila kita buat yang sunat-sunat, maknanya kita mencari darjat di sisi Allah SWT. Allah bagi pangkat. Tak kita nak pangkat dari Allah. One more time, tak kata tak? Apa pangkat dari Allah? Al-muflihun. Tak ada. Orang yang dapat kemenangan. Siapa tak nak katakan? Al-faizun. Tak kata tak? Apa dia al-faizun? Kejayaan. Allah jadikan dia orang yang berjaya di akhirat. Al-abrar. Siapa tak nak? Apa dia al-abrar? Orang yang sentiasa berbakti kepada orang. Lagi apa? Yang ini semua orang tahu. Ashabul yamin. Nak kata tak? Apa ashabul yamin? Golongan kanan. Itu kita nak pangkat-pangkat di akhirat. Di dunia ni ada juga pangkat. Kalau dapat, terimalah. Kalau dapat pangkat di dunia ni, terimalah. Tapi jangan cari-cari. Jangan sungguh-sungguh mencari pangkat dunia ni. Yang kita nak sungguh-sungguh mencari pangkat di mana? Di akhirat. Dunia ni kalau orang bagi, ambil. Kalau orang bagi kaca datuk, ambil. Itu anugerah dari Allah. Semua itu ya. Orang bagi dia pangkat apa? Datuk Seri, ambil. Orang bagi dia pangkat Tan Seri, ambil. Itu anugerah dunia ni. Orang bagi apa? Pingat PJK, ambil. KMN, ambil. Lagi apa? JKR, ambil. DID, ambil. TNB, ambil. Itu pangkat-pangkat dunia ya. Di akhirat besok ada pangkat Habibullah, itu tertinggi. Itu kita tak dapat. Yang dapat siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah, itu tinggi juga. Tapi kita pun tak dapat juga. Yang dapat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang lain dapat. Al-abrar dapat. Boleh. Al-muflihun dapat. Al-faizun dapat. Ashabul yamin dapat. Al-muqarrabin dapat. Dekat dengan Allah Ta'ala. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat ya. Jadi kita nak pandangan Allah tu dengan pandangan rahmat. Baru dia dapat pangkat ya. Hendakkan pandangan rahmat, kena banyak buat yang sunat-sunat dan kena tinggalkan yang makruh-makruh. Tinggalkan yang makruh-makruh. Jangan jual di video nama makruh. Makruh, haram. Jangan. Nanti Allah tak pandang kita dengan pandangan rahmat. Lebih-lebih lagi kalau buat yang haram, itu lagi lah. Kalau yang haram Allah pandang kita dengan pandangan apa? Pandangan murka. Allah pandang kita ni ada dua cara. Satu pandangan murka, lagi satu pandangan rahmat. Ada lagi satu pandangan benci. Itu yang buat makruh-makruh. Pandangan benci. Allah benci aja. Cuba rasa kalau semua orang di Kota Raja ni bencikan kita, macam kita tegur orang tu tak nyaut. Noleh medak. Dia makan dia seorang tak ada belawa kita pun. Dia benci kita. Apa saya menderita tak? Menderita kalau orang benci kita. Begitulah kan. Lebih-lebih lagi di akhirat. Jangan cari kebencian Allah Ta'ala. Baik. Kemudian apa? Serba-serbi untuk menunjukkan kejayaannya. Salah cakap. Kelak ia terusir dalam pandangan Allah Ta'ala. Tuhan tak tengok dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal haju as'asu aghbir. Aghyar. Artinya orang haji itu ialah orang yang berkeadaan kusut masai. Serba-serbinya tidak terurus. Itu kata Nabi ya, orang haji tak terurus. Makanan tak terurus, pakaian tak terurus. Ada ke orang pergi haji pakai kot, pakai tie? Ada kan? Ada ke orang pergi haji pakai apa? Panjang-panjang, gelang, kerong-kerong, ada ke? Tak ada, tak terurus. Perhiasan tak ada. Dia pergi haji pakai ihram je. So apa? Semua orang pakai haji pakai ihram ke? Tak kira lah dia sultan ke, dia menteri ke, dia pakaiannya sopa, sama je kedudukan. Dia ke tak? Pakaian ihram je. Jadi tak teruk sangat. Boleh kan? Pakai ihram, itu luar pakai tie, boleh kan? Pakai pun jaket boleh? Tak boleh kan?
kena ikut pakaian ihram. Orang haji ya, itu tidak terurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke haji dengan menunggang kenderaan yang tua. Kenderaan Rasulullah itu tua. Beralaskan tikar yang buruk. Tempat duduk itu tikar yang buruk. Bagaimana? Hanya harganya tidak sampai 4 dirham, tak sampai 4 ringgit. Harga tikar tu lah ya. Sebagai seorang haji itu, selagi seorang haji itu merendahkan diri, menunjukkan kemiskinannya dan serba rendah dan mudah untuk mengharapkan keredaan Allah. Sebab itu senang dapat keredaan Allah. Maka sikap serupa itu adalah lebih baik, lebih bersih, lebih sempurna, lebih mulia dalam pandangan Allah Ta'ala. Dia sengaja merendahkan diri. Itu namanya apa? Tawaduk. Pakaiannya macam orang rendah diri. Sikapnya dia merendahkan diri, perkataannya seperti orang merendahkan diri, sentiasa memuji Allah, dia tak ada memuji diri sendiri ya. Itu orang tawaduk. Berkata Hujjatul Islam. Siapa Hujjatul Islam? Imam Al-Ghazali. Gelaran ikonnya Hujjatul Islam. Dia apa? Lawyer Islam. Lawyer Islam. Tak sebut je apa benda tentang Islam dia tahu. Dia boleh menyelesaikan. Bab akidah boleh, bab fiqh boleh, bab tasawuf boleh. Tapi dia lebih terkenal dengan bab tasawufnya ya. Itu Hujjatul Islam, namanya Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala telah mengumpamakan keberangkatan ke haji itu seperti keberangkatan ke akhirat. Orang yang haji itu macam pergi ke akhirat lah ya. Tak bawa apa-apa. Setiap anda menggunakan sesuatu di dalam pelayaran itu, hendaklah anda menggambarkan sesuatu perkara dari urusan akhirat. Apa saya kita buat untuk urusan akhirat, untuk dapat pahala di sisi Allah SWT, untuk mencari keredaan Allah yang menyamai atau setanding dengannya. Apa saja untuk mendapat keredaan Allah. Pakaian untuk mendapat keredaan Allah. Lagi apa? Baca Quran untuk dapat keredaan Allah. Zikir untuk dapat keredaan Allah. Selawat untuk dapat keredaan Allah. Apa saja? Makan minum untuk mencari keredaan Allah. Ketika memberikan selamat tinggal kepada keluarga dan teman dan rakan, hendaklah anda merasakan seperti mengucap selamat tinggal ketika dalam sakaratul maut. Jadi itulah anggapan. Kita nak keluar dari rumah tu, ucap selamat tinggal kepada keluarga, kepada anak-anak yang tak bersama tu, seolah-olah ini kali terakhir kita jumpa dengan dia. Seolah-olah macam tu, macam orang dalam sakaratul maut. Tahu sakaratul maut apa? Orang yang dalam dekat nak padam. Itu sakaratul maut ya, ketika nak dicabut nyawa. Macam itulah rasanya. Ketika menyiapkan bekal untuk perjalanan ya, untuk perjalanan, hendaklah anda niatkan seperti menyediakan bekal untuk menuju ke akhirat. Bekal itu macam menuju ke akhirat. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, orang dulu-dulu nak pergi Mekah, dia bawakan kapan sekali tau. Kain kapan bawa sekali. Kerana dia jangka dia akan mati dalam pelayaran. Kerana masa itu lama ya, naik kapal layar. Dia orang dulu bawa kain kapan sekali. Senang, kalau aku mati itu senang, kena pada apa. Ini kain kapan ya. Sekarang ni tak ada. Saya pun pergi tak ada bawa kain kapan pun. Ada bawa beg kecil tu, mana ada pelantah. Kasut pun tak ada. Kasut pakai selipar Jepun ni, daripada kampung sampai ke Mekah. Selipar Jepun ni ya. Gitu. Jadi patutnya kita kena merasakan kita bersiap untuk pergi akhirat. Ketika mengingati jauhnya perjalanan yang akan ditempuh, atau khawatirkan halangan dan rintangan di dalam perjalanan itu, hendaklah mengingat pula jauhnya perjalanan ke akhirat. Ke akhirat jauh ke dekat. Walaupun kubur itu dekat rumah kita, tapi perjalanannya jauh ke dekat. Jauh. Ada balik koma? Ada kembali koma? Tak ada. Sampai bila? Sampai bila forever and ever orang kita mati ya. Ya. Macam itulah kita rasa apa itu.
nak pergi Mekah tu macam kita pergi ke akhirat. Ya. Atau khawatirkan halangan dan rintangan dalam perjalanan itu. Ya. Dalam perjalanan itu apa? Hendaklah mengingat pula jauhnya perjalanan ke akhirat. Mengingatkan juga fitnah. Bukan, mengingat juga fitnah, mungkar dan nakir. Siapa mungkar, siapa nakir? Allah, tak pernah dengar nama mungkar dan nakir ni. Mungkar apa? Malaikat yang menanya kita dalam kubur. Nakir apa? Apa je dia wajib menanya kita dalam kubur. Dia ditanya bab apa? Nombor satu bab akhirat. Itu mungkar dan nakir. 3 tapak aja orang yang mengantar kita ke kubur tu nak balik ke rumah, elok 3 tapak, tok, sudah datang mungkar dan nakir. Bertanya kita 6 soalan tanya dia, mula-mula 6 soalan dulu tanya. Apa dah? Siapa Tuhan kamu? Yang kedua, siapa Nabi kamu? Yang ketiga, apa agama kamu? Yang keempat, apa imam kamu? Bukan siapa, apa imam kamu? Kerana nak jawab dia jadi imam tu Quran, bukan orang ya. Kalau siapa imam kamu, kamu lah. Imam saya ialah Imam Zul, pokoknya. Itu siapa ini? Apa? Nak jawabnya Quran tu imam aku. Yang kelima apa? Di mana kiblat kamu? Yang keenam, siapa saudara-saudari kamu? Itu 6 soalan dia. Sudah bocor pula tu. Semua orang dah tahu. Tapi tak payah tulis-tulis, tak payah ingat-ingat, tak payah hafal-hafal. Kerana yang nak jawab tu bukan otak kita, bukan ilmu kita, bukan ingatan kita. Yang nak jawab tu apa? Amalan kita. Itu 6 soalan ya. Itu yang nanya siapa? Mungkar dan nakir. Kalau tak boleh jawab macam? Kalau tak boleh jawab macam? Dentum. Penempuk. Terbenam ke bumi berapa jauh? 70 hasta jauhnya. Congkir balik, tanya lagi. Tak dapat jawab, tum lagi. Begitulah ya. Itu mungkar dan nakir. Ingat itu. Dan seksa yang akan dirasakan di dalam kubur kelak. Dalam kubur ada seksa tak? Berapa seksa? Dah jenuh dah ngajurnya. Berapa ada seksa dalam kubur? 4. Bagus. Seorang boleh jawab. Yang lain tu tak. Kenapa tak jawab? Malas jawab. Tahu-tahu dia tak jawab ya. Bukan tak tahu tadi. Aku tahunya. Oh, betul. Tapi tak nak jawab. Yang pertama apa seksa kubur? Soalan dan, bukan soalan saja, soalan dan pukulan mungkar nakir. Itu yang pertama. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Rusuk kanan pergi kiri, rusuk kiri pergi kanan. Ya, himpit bumi. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala. Mau matuk-matuk menggigit-gigit sampai kiamat. Yang keempat, dimasukkan api neraka dalam kubur. Ya, itu 4 sisa kubur. Ingat tu? Boleh ingat? Ya, minggu depan nak tanya. Siapa tak tahu siapa? 4 sisa kubur ya. Ketika merenungkan pakaian ihram yang serba putih. Semua orang pakai apa itu? Haji pakai apa itu? Hamba pakai apa itu? Menteri pakai apa itu? DO pakai apa itu? ADO pakai apa itu? General pakai apa itu? Private pakai apa itu juga. Mesti pakai pakaian ihram yang putih ya. Hendaklah anda mengingat pula kain kafan. Macam orang dalam dibalut di kafan ya. Kain kafan yang akan membalut tubuh anda sesudah mati. Ketika bersa'i, sa'i apa? Apa dia sa'i? Berjalan daripada bukit Safa ke bukit Marwah. Itu namanya sa'i. Sebut sa'i. Bukan sa'i ya, sa'i. Berjalan daripada bukit Safa ke bukit Marwah. Lebih kurang 3 suku batu lah dia. Dia ada kata ke bawah tengok. Jauh tau. Nampak dia apa tu. Itu sa'i. Berapa kali? Berapa kali to and fro nya? 7 kali ya, 7 kali. Jadi ingat tu. Ketika sa'i ya, mana dia sa'i tu? Ketika sa'i tu kain kafan yang akan buat apa? Hendaklah anda mengingatkan betapa gusarnya anda ketika bukan itu. Ketika berulang balik antara
Dua neraca tu bersaing dia pulang balik daripada Safa dan Marwah. Ketika bersaing antara Safa dan Marwah, hendaklah anda menggambarkan betapa gusarnya, apa itu gusar? Susahnya. Anda ketika berulang alik antara dua neraca. Ada dua neraca tau di akhirat tu. Satu ni menimbang apa? Pahala. Lagi satu menimbang dosa. Jadi pulang alik tu. Pada dua neraca di akhirat tu. Ada dua daunnya tu. Satu daun untuk pahala, satu untuk dosa. Kalau banyak pahala, berat pahalanya, dosa ringan, apa dapat? Dapat keredaan Allah. Tak pernah dengar ke? Fa amma man saqulat mawazinuh, sambung. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tapi kalau berat dosa, wa amma man khaffat mawazinuh, apa dia? Fa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah hawiyah. Dia bermak hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Jawab apa? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyalanya. Itu jadi maknya. Api itu jadi maknya. Apa buat dia api? Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia tak pernah anak kan? Anak kecil tapi buat dia mak. Dia peluknya, dia ciumnya, dia timang-timangnya, dia lambung-lambungnya. Tapi ini yang cium, yang meluk, yang menimang-nimang, yang lambung-lambung tu apa? Api yang bersangatan nyala. Benar? Bermakkan api. Itu betul ya. Ingat itu. Ya. Dua neraca mizan, iaitu timbangan di akhirat untuk menentukan mana satu neracanya yang berat. Ketika berwukuf di Arafah, itu ada satu rukun wukuf ya. Apa itu wukuf? Berhenti di Arafah. Anda menggambarkan betapa keadaannya berwukuf di Arafah itu. Semua orang sopo aja duduk dalam tamak. Tak ada dalam mahligai ya. Di padang mahsyar akan kumpul sekali di padang mahsyar. Rapat-rapat ke jarang-jarang di padang mahsyar. Rapat-rapat sehingga nak gerak pun tak boleh di padang mahsyar. Gerak pun tak boleh. Macam apa? Macam ikan sardin dalam tong ikan sardin. Tak pernah. Atau lebih senang macam rokok dalam kotak rokok. Rapat ke jarang-jarang. Cuba keluarkan sebatang rokok tu. Betul masuk kembali. Apa jadi? Keluarkan sebatang rokok dari kotak rokok tu, masuk kembali. Apa jadi pada rokok tu? Renyuk ke tak? Renyuk lah. Pasal rapat di situ. Begitu lepas masa. Udahlah kopi tu dekat-dekat. Telanjang lah tu. Semua telanjang. Saya telanjang, tuan-tuan telanjang, perempuan telanjang belakang. Ngeli-ngeleman Aisyah dengarnya. Tidak ke malu ketika itu, ya Rasulullah. Kata Nabi masih itu tak sempat nak malu. Tak sempat nak noleh ke kanan. Masing-masing takut tentang diri dia masing-masing ya. Itu ketika dia padang mahsyar. Yang ingat itu. Ya. Betapa keadaannya berwukuf di padang mahsyar. Ini adalah keringkasan. Ringkas aja yang saya petik dari maksud yang dibicarakan oleh Imam Ghazali. Karena cerita panjang no. Tak tahan kita tak lalu kita macam pun ya. Di dalam perkara ini memanglah tepat apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali itu. Moga-moga Allah mencucurkan rahmat ke atas rohnya dan dibalasnya dengan yang baik atas petunjuknya kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada Imam Ghazali kerana dia banyak mengeluarkan panduan-panduan untuk hidup. Kalau kita baca buku Imam Ghazali, di antaranya Bidayatul Hidayah. Itu di antaranya karangan betul-betul dari Imam Ghazali. Kita akan dapat panduan untuk bermula daripada bangkit tidur sampai kita tidur balik. Ada acara-acara yang telah dianjurkan oleh Imam Ghazali. Bangkit tidur macam mana, nak berpakaian macam mana, nak masuk tandai macam mana, keluar dari tandai macam mana, nak pergi sembahyang macam mana. Ada sampai ke masjid apa nak buat, semua dianjurkan oleh Imam Ghazali ya. Dalam masjid apa nak buat, sudah habis sampai subuh apa beri-berinya. Kemudian apa kita buat sampai subuh tu. Kemudian sampai ke Zuhur. Sudah sampai Zuhur apa buat di Zuhur. Sembahyang Zuhur macam mana, berapa rakaat sebelumnya, berapa rakaat selepas, semua ada panduan itu ya. Kemudian sampai kemudian Asar. Sudah sampai Asar tu sampai kemudian Maghrib, sampai Maghrib kemudian Isya nak tidur. Ada adab nak tidur betul. Tidur tu macam mana? Bangkit dari tidur macam mana? 24 jam kita ni sebagai hamba Allah.
Semuanya ada ibadah kepada Allah. Itu siapa yang menganjurkannya? Imam Al-Ghazali. Jadi baca kitab dia. Tidak akan penuhnya, baca kitab namanya Ihya Ulumuddin. Kalau tidak yang ringkasnya, baca apa? Bidayatul Hidayah. Sini ada baca Bidayatul Hidayah? Tak ada. Abangnya Hidayatul Salikin. Ada baca tak sini? Hidayatul Salikin. Dah lupa no. Ada nak baca Hidayatul Salikin? Ada. Siapa yang ngajar? Orang cakap boleh. Soal lupa itu bukan salah saya. Siapa nyuruh lupa? Saya ngajar sini banyak kitab dah tau. Tamat mereka. Usul Tauhid dah tamat. Sebelum itu apa dia? Saya tengok. Pernah pakai hati dah tamat. Hidayatul Salikin dah tamat. Ini nak tamat apa? Kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Itu begitu ya. Mudah-mudahan Allah cukuri rahmat atas rohnya dan dibalasnya dengan baik atas petunjuknya kepada kaum muslimin. Apabila seorang yang naik haji tiba di tanah suci sampai ke Mekah, dan tempat yang suci, semua Mekah itu suci belaka, tanah suci ya, yaitu Mekah Al-Musyarrafah. Apa itu Al-Musyarrafah? Yang mulia, yang paling mulia Musyarrafah. Orang nama Syarif itu mulia lah. Syarifah ada lah, orang nama Syarifah. Mulia itu Al-Musyarrafah. Moga-moga Allah tambahkan kemuliaannya. Kita orang yang pergi itu dah mulia itu, dah jadi tetamu Allah. Dhaifur Rahman, tetamu Allah yang bersifat Rahman, pemurah ya. Jadi Allah tambah lagi kemuliaannya. Hendaklah ia membesarkan Allah, bukan membesarkan diri, membesarkan Allah. Yang besar hanya Allah, yang sempurna hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, yang melihat hanya Allah, yang mendengar hanya Allah, yang kita nak tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Itu kita membesarkan Allah ya. Dan mengagungkannya. Selalu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu Allah yang maha besar. Itu mengagungkan Allah ya. Sepenuh hati, nak penuh-penuh ya, hati itu nak penuh, jangan separuh-separuh aja. Jadi yang sepenuh hati ya, mengagungkan Allah Taala. Serta merasa hina. Yang nak merasa hina itu apa? Allah. Siapa kita merasakan hina? Kita diri sendiri merasakan diri kita hina. Lebih hina dari sesiapa saja yang kita nampak. Saya rasakan lebih hina daripada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan pun begitu juga. Nengok saya rasa lebih hina dari saya. Dia orang rasa. Malahan nengok binatang pun kita kena merasa lebih hina dari binatang. Merasakan, bukan tunjuk ya, merasakan. Dia hina ya, menghinakan diri dan rendah diri, khudu' dan khusyuk. Khudu' itu artinya menghina diri, khusyuk itu artinya tetap ingatkan Allah Taala. Badan tetap, tak ada yang lewat mata ke kiri kanan kata ke bawah, tak ada. Tetap mata. Tengok apa? Tengok Kaabah. Tengok Kaabah dapat pahala tak? Dapat pahala tengok Kaabah? Tengok je dapat pahala. Lebih lagi kita kalau kita membesarkan Allah. Dan merasakan hibah. Hibah tu apa? Sedih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hibah dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi aku pahala, mudah-mudahan aku matikan dalam beriman, mudah-mudahan Allah datangkan rahmat bagi aku dan sebagainya. Itu khas hibah. Merayu-rayu kepada Allah. Hendaklah ia bersifat dan bersikap serupa itu di mana-mana saja. Bukan saja di Mekah. Balik ke Mekah, itu juga masa ini. Jangan masa Mekah aku seorang je naik haji, yang lain tu hamsi orang naik haji. Saudara kau tak nak naik haji, aku seorang aku naik haji. Sudahnya apa? Ngaku dia sebagai wali. Aku ni wali agaknya. Itu lagi teruk ya. Padahal bukannya wali benar ni. Dan sebenarnya apa? Lawan wali apa? Kuali. Dia kuali. Tempat orang ikan dia bakar sampai hitam. Dia kuali ya. Kita jangan merasakan diri kita sebagai wali. Wali ini di antara perkara yang Allah rahsiakan. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Di antaranya siapa yang jadi wali. Dia pun tak tahu. Orang aja menyatakan dia sebagai wali setelah dia wafat, setelah dia meninggal dunia. Orang mengatakan dia itu wali. Seperti apa? Syekh Qadir Jalani. Masih dia hidup di sini dia beritahu bahawa dia itu wali. Lebih orang lain mengelakkan dia sebagai wali. Itu di antara 10 perkara yang Allah rahsiakan. Tahu 10 perkara yang Allah rahsiakan? Nanti lepas ni kita kan.
Hendaklah ia bersifat dan bersikap serupa itu di mana-mana saja, di tempat-tempat suci yang dikunjunginya. Di Mekah tu kita boleh mengunjung di Taif, boleh berkunjung di Mina, boleh berkunjung di keliling-kelilingnya, keliling-keliling daripada di Masjid Kucing dan sebagainya. Itu di tanah suci tu. Yang dikunjunginya di tanah suci. Kemudian akan datang kita akan baca memperbanyakkan tawaf. Tawaf tahu ni? Seperti apa? Mengelilingi Baitullah. Berapa kali? 7 kali. Tawaf ada 2. Satu tawaf wajib, lagi satu tawaf sunat. Ya. Dia tak ada tawaf harus ya, tawaf sunat dan tawaf wajib. Itu akan berlaku tawaf ya. Artinya membanyakkan tawaf ya. Alright. Sekian dulu pembacaan kita pada pagi ini. Sudah ke belum? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Sebelum saya tutup, ya, supaya jangan terbuka hati, supaya jangan kecewa, siapa ada apa-apa nak bangkang, anybody has got any objection? Baru pandai, baru betul. Ya. Apa jawabnya? Objection overruled. Itu betul tu. Lagi, ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Murid-murid bijak-bijak belaka. Mana nak cari? Hanya di surau Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Surau apa? Raudatul Jannah. Okey, sekian dulu pembacaan kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.